Dengar tak suara cikgu? Dengar cikgu. Dengar cikgu. Okey. So hari ini kita akan bincangkan soalan preparation for formative 1 tu. Okey, so cikgu dah bagi kan ikut nombor. Jadi cikgu harap kamu dah bersedia lah. So setiap orang akan bentangkan nombor masing-masing. Ya, so cikgu akan tegurlah apa-apa yang patut tu. So nombor 1, siapakah gerangan nombor 1? Sorry cikgu. Aziz. Boleh? Ni. Tunjukkan kamu punya penyelesaian tu, lepas tu bagi tahulah apa yang kamu buat tu. Okay. Yang lain ready. Kamu pun seharusnya dah buat semua soalan ya. Cuma kamu akan bentang soalan ikut nombor kamu je. Jadi ready lah, tengok, semak dengan yang kawan akan tunjuk ni. Boleh nampak? Okay, nampak. Okay. Assalamualaikum. Saya ingin bentangkan tentang soalan 1. Okay, soalan 1 dia cakap solve the quadratic equation. Dia bagi equation ni. Lepas tu dia suruh write the answer in 3 decimal places. So, kita tulis balik soalan. Lepas tu kita kembangkan, expand 3x. Haziq, boleh besarkan tak yang kamu tulis tu? Sebab kecil sangat cikgu nampak ni. Boleh ya? Sekejap. Ni dalam mana ni? Cikgu tak nampak lah? Tak, dia kecil. Nampak tapi kecil. Tak boleh fokus dekat gambar tu sekeping je. Tak boleh ke? Sekejap. Kalau saya buat sini nampak? Sekejap. Nampak dah. Okey. Okey, teruskan. Saya akan bincangkan tentang soalan 1. Kuat sikit suara. Maaf. Okey. Okey, saya akan bincangkan tentang soalan 1. Okey, dia suruh solve the quadratic equation. So dia dah bagi equation kat sini. Write the answer in 3 decimal places. So tulis balik equation dia. Lepas tu kita expand dulu. 3x darab x, 3x kuasa 2 tolak negatif 12x. Negatif 12x. Okay, so belah kanan lah. Kita kembangkan 2x, 2 darab x, 2x. 2 darab 5 tambah 10. So 2 darab apa? X, negatif x darab x. Negatif x square. Lepas tu negatif x darab 5. Kita dapat negatif 5x. Lepas tu kita dah siapkan semua ni, dah expand semua. Lepas tu kita equalkan dengan kosong. Kita gerakkan semua ni dalam satu tempat. So kita samakan dulu, kalau tambah dia jadi 4x square. Negatif 9x dengan tolak 10. Sebab 10 dah gerak ke kanan. So belah kanan dah jadi kosong. Lepas tu method aku ada 3 method, tapi aku pakai method equation tau. So aku sumbat calculator. Jadi jawapan dia dapat sini. Dia dapat fraction. Lepas tu first kali kita kena buat bracket. Untuk dapat markah kita kena buat bracket. Kalau tak buat bracket tak dapat markah. Lepas tu jawapan jadi sini. 9 tambah
square root 241 over 8. So yang belah sana, belah kanan, belah bracket satu lagi pun sama, cuma beza dia plus minus je. So over 8 juga equals to 0. So kita nak cari root kita berapa, root kita apa. So kita keluarkan x equals to 9 plus 241 ni. Lepas tu over 8. Lepas tu kalau kita masukkan dalam calculator dapat 3.066. Next punya root kita dapat x equals to 9 tolak square root 241 over 8. So kalau kita masukkan calculator, kita dapat negatif 0.816. Okay, itu saja dari saya. Okay. Aziz, tadi kamu kata kamu guna cara apa? Calculator. Kalkulator. Okay, yang kita belajar ada 3 je cara kan kita nak dapat root, iaitu factorization, lagi formula dan sketching graph. completing the square. Kan? 3 je. Okay. So antara 3 tu yang mana yang kamu pakai ni sebenarnya? Yang kamu kata kalkulator tu macam mana boleh dapat Dalam kalkulator boleh keluar 9 tambah square root 241 per 8 tu? Saya pakai saya sumbat je untuk dapat. Maksud cikgu dapat pecahan ni. Kalau pakai FX 570EX ni, yang kalkulator putih tu dia kat sini. Okey. Tak ada markah. Okey. Tak ada markah sebab kamu tak guna salah satu daripada ketiga-tiga tu tadi. So macam yang cikgu Hafiz bagi tahu, kalkulator tu untuk kita semak saja sebenarnya. Okey, so kamu masih kena guna salah satu daripada 3 cara yang cikgu sudah sebut tadi untuk kamu dapatkan. So untuk yang ini confirm dah factorization tak boleh pakai kan? Sebab tak boleh factorize. So tinggal 2 lagi, whether completing the square or formula. So agak-agak yang mana kamu harus pakai? Yang mudah sekali. Antara completing the square dengan by using formula, yang mana lebih mudah? By using formula. Kena by using formula. Memang kamu kena tunjuk dengan formula, masukkan dalam formula. So apakah formula yang kita harus guna tu, formula dia macam mana? Minus B. Minus B plus minus. Negatif B sebut. Negatif B plus minus square root B square minus 4AC over 2A. Okey, betul. So maksudnya kamu masukkan semua maklumat tu. Bila kita dah dapat dalam general form, semua orang tolong ambil perhatian ya. Bila kita dah dapat dalam general form 4x squared minus 9x minus 10 equals to 0, itu general form. Okay, so kita boleh dapat kita punya A, kita punya B, kita punya C. So ambil A, B, C kamu tu, yang kamu dah dapat tu, masuk ke dalam formula yang Haziq dah beritahu tadi kan. Quadratic formula tu. Okay, masuk dalam formula tu, memang kamu akan dapat balik 9 plus minus square root 241 over 8 tu. Okay, memang kamu akan dapat balik. Maksudnya sekarang yang Haziq tulis sama dengan kosong ni, bracket darab sama kosong, memang bukan jalan kira. Kalau kamu tunjuk itu memang kosong markah. Ini adalah factorization. Kamu tunjuk dalam bentuk factorization sedangkan dia tidak boleh di-factorize. Okay, so kamu kena buang yang darab bracket sama dengan kosong tu, tak ada. Seharusnya letakkan formula yang telah kamu substitute nilai A, B dan C dia. Baru kamu boleh samakan dengan yang bawah yang kamu tulis sekarang ni. Ada ni X sama dengan 9 plus square root 241 over 8 dengan X sama dengan 9 minus square root 241 over 8 tu betul. Okay, cuma maksud sekarang yang bracket sama dengan kosong tu, hasil darab bracket sama kosong tu memang tak boleh letak. Salah kalau kamu letak, memang kamu tak dapat markah. Walaupun jawapan bawah kamu betul. Okay? Faham tak yang lain? Faham. Okay.
Ada soalan nak tanya yang Haziq ni? Jawapan okey betul ya, yang bawah tu. Semua jalan kira, semua orang tolong ambil perhatian, semak balik yang kamu buat masing-masing. Kalau ada buat cara yang sama macam Haziq buat ni memang salah ya, tolong betulkan seperti yang cikgu beritahu tadi. Guna formula. Okay. So Haziq ada apa nak tambah? Tak ada. Tak ada. Okay. So kita pergi ke soalan kedua. Aisyah Katrina. Kejap cikgu. Okay. Okay, so saya akan present soalan nombor 2. Okay, ni soalan dia. An ancient Chinese book, Jiuzhang Xuanshu, means 9 chapters on mathematics are given the following problem. Dia kata the height of a rectangular door is 6.8 units more than its width and the length between two opposite vertices is 100 units. So dia nak suruh kita cari find the width of the door. Nak cari lebar. So dia suruh using a quadratic formula solve the problem. So kalau kita baca je soalan, kita akan susah nak imagine macam mana kita nak cari. So kita kena macam lukis untuk kita tahu bentuk dia macam mana. Ni saya bagi gambaran. Okay, dia kata pintu tu between two opposite vertices tu 100 unit. Antara bucu yang atas dengan yang bawah tu 100 unit. So dia jadi macam tu. Lepas tu dia punya tinggi tu 6.8 unit more than its width. Sekarang ni kita tak tahu lebar dia berapa. Jadi kita assume dia punya lebar tu X sebab kita tak tahu lagi. So kita kena cari. So yang bawah tu X unit sebab kita tak tahu lebar dia berapa. Jadi untuk nak cari width dia tu kita kena guna Pythagoras theorem. Kita kena guna Pythagoras theorem. Okay, so nilai C kita ambil yang paling besar sekali which is 100. So macam mana nak bentukkan dia? A square plus B square sama dengan C square. So A dengan B tu tak kisah korang nak pilih yang mana-mana pun. So A saya pilih X square, lepas tu tambah dengan 6.8 plus X square. Lepas tu sama dengan 100 square. So korang kena expand dulu 6.8 plus X square tu. Lepas tu korang cari nilai 100 square tu. So dia jadi X square plus 46.24 plus 13.6X plus X square sama dengan 10,000. So korang kena tambahkan X square dengan X square, so jadi 2X square. Lepas tu 1000 tu tolak dengan 46.24 means korang gerakkan 1000 tu ke belah kiri supaya korang boleh dapatkan quadratic formula yang sama dengan kosong. Okay, so dapat 2X tambah 13.6X tolak 9953.76. So bentuk ni macam a bit complex. So korang boleh kecilkan dia dengan bahagikan equation tu dengan 2. So korang akan dapat yang lagi mudah dalam calculator supaya dapat roots dia tu. So akan jadi X square plus 6.8X minus 4976.88. So bila korang masukkan dalam calculator, korang akan dapat nilai, tak payah masukkan calculator pun. Kalau korang tengok A dia korang dapat 1, B 6.8 and C tu C patutnya negatif 4,000. So bila nak cari X, korang boleh guna macam cikgu kata tadi, completing the square. Tapi yang kat sini yang paling senang, kita boleh guna formula. Okay, so masukkan je lah dalam formula yang Haziq bagi tahu tadi. So nanti bila korang kira, akan dapat dua nilai X which is 67.229 ataupun negatif 74.029. So kalau korang fikir logiknya, kalau lebar, takkanlah lebar negatif kan? So korang kena pilih jawapan yang positif. So korang pilih yang 67.229
So itu nilai X dia. Okay. Dah. Ada yang nak tanya apa-apa soalan? Nanti dulu tunjuk lagi yang tunjuk lagi yang Aisyah Katrina sebab cikgu ada nak tegur beberapa perkara. Okey, ada yang lain ada nak tanya ke, nak tegur ke? Ada sedikit cara tulis yang salah yang harus dibetulkan. Ada siapa-siapa perasan apa-apa? Okay, so sebab Aisyah guna tulis guna kalkulator atau kalkulator pula dah, komputer kan, type kan. Okay, jadi yang dekat kamu dapat x squared plus 6.8 x minus 497 6.88 equals to 0 tu adalah quadratic equation, kita panggil quadratic equation. So tadi kamu dah sebut nilai C yang kamu tulis tu salah kan? Seharusnya kamu kena tulis ada tanda negatif kat depan 4976888 tu. Okey, satu. Kemudian seterusnya use discriminant. Okey, discriminant tu salah. That is not the formula. Discriminant hanya B squared minus 4AC tu yang kita panggil discriminant. So apa yang kamu tulis ni adalah quadratic formula. Okay, use quadratic formula to find X. Sepatutnya tulis macam tu. Okay, kemudian quadratic formula yang kamu tulis ni sebab kamu type dekat komputer. Jadi yang bahagi 2A tu kamu kena letak negatif B plus minus square root B square minus 4AC tu semua tu kena letak dalam bracket yang besar baru tulis bahagi 2A macam tu. Kalau tak mau tulis per, kena ada bracket besar untuk yang depan tu lah, baru tulis per 2A. Bahagi 2A tu. Okay, kemudian yang masuk nilai tu salah kan? Patutnya negatif 4976888. Dan ada bracket besar baru bahagi dengan 2/1. Okey, kalau nak tunjuk macam tu lah. Yang lain tu betul. Okey, sangat tepat. Maksudnya bila kita dapat satu nilai positif, satu nilai negatif, maka untuk panjang, untuk length mestilah kita pilih nilai yang positif. Okey, bagus. Okey, so next. Yang ketiga, silakan. Siapa? Anis Safiah. Haziq zoom dekat soalan tu je. Tak boleh ke? Tak apalah. Tak boleh, tak apa. Semua orang tengok soalan. Okay, soalan tu dia bagi graf, dia dah bagi dah table untuk equation yang dia bagi. So A tu dia suruh draw the graph by x square plus 3y square equal to 36. So korang akan dapat bulatan macam tu. Sebab dia punya y dia plus minus, so korang kena pangkahkan dekat bahagian positif dengan bahagian negatif. So korang akan dapat bulatan B, draw the graph of x minus y equal to 2 on the same Cartesian plane. Hence determine the solution to the simultaneous equation. Next, korang kena cari line graph untuk x minus y equal to 2. So kalau korang buat table dekat ujung tu, korang akan dapat kalau negatif 3, y negatif 5, x negatif 2, y negatif 4, x negatif 1, y negatif 3, x kosong, y negatif 2, x 1, y negatif 1, x 2, y kosong dan x 3, y 1. So korang akan dapat, kita akan dapat straight line. Korang kena label lah graph tu. Korang akan dapat straight line. And then dia suruh determine the solution. Solution tu korang ambil intersect line antara 4x square tolak 3y square equal to 36 dengan
x minus y equal to 2. So intersect kat situ korang akan dapat 2.8 dengan 0.8 yang dekat atas tu. Lepas tu bawah tu dapat point negatif 1.2 dengan negatif 3.2. So itulah korang punya, kita punya solution untuk simultaneous equation tersebut. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya Anis? Faham tak? Faham. Okey. Betul, apa yang Anis buat ni betul. Cuma cikgu nak tegur sikit je. Table of value kepada linear equation sebenarnya kamu just ambil 2 titik saja. So kamu bila kamu pilihlah mana-mana 2 titik, dapatkan 2 koordinat saja and then kamu panjangkan garis tu. So tak perlulah nak cari banyak-banyak tu kan. Dapat jawapan dia sama juga. So untuk menjimatkan masa, kalau linear equation hanya cari nilai untuk 2 koordinat sahaja. Kamu garis dan panjangkan sampai dia intersect dekat semua-semua non-linear punya graf tu. Okay, panjangkan dan bacalah titik persilangan tu sebagai dia punya solution. Okay, bagus. Okay, next. Yang keempat, Faik. Ya, cikgu. Okay. Okey, boleh dengar tak? Dia dengar. Okey, cikgu. Jadi untuk soalan keempat, soalan diberi given that negative 2, coordinate negative 2 is a solution for a simultaneous equation. Find value of h and k and then find another solution. So right off the bat, kita boleh tahu yang 2 equation yang diberi ni adalah simultaneous equation. So kita boleh terus label dia. Jadi x plus 1 over 2y sama dengan h over 2 is equation 1. 1 over x plus 2y, 2 over y is equal to k is equation 2. Jadi untuk dapatkan nilai h dan nilai k, kita perlu masukkan nilai x dan y yang diberi negatif 2 dan 2. Jadi boleh tengok di sini, insert negatif 2 into 1. Kita tahu negatif 2 tu adalah x dan 2 tu adalah y. Jadi masukkan terus dapat negatif 2 plus 1 per 2 darab 2 sama dengan h over 2. So 1 per 2 darab 2 kita boleh terus potong. Jadi negatif 2 tambah 1. Kalau dekat sini nak step seterusnya nak teruskan negatif 2 tambah 1, jadikan negatif 1 pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya nak jimatkan ruang. So saya terus buat negatif 2 plus 1 tu, h over 2 tu, 2 tu kita naikkan ke atas, jadi darab. Sebab kita nak jadikan h sahaja sebagai subjek. Jadi kalau tekan kalkulator pun terus boleh dapat 2 darab dengan negatif 2 plus 1 ataupun negatif 1 sahaja dapat negatif 2. Jadi untuk nilai k pula, teknik yang sama di-apply. Negatif 2 masukkan dalam equation 2. Jadi equation 2 1 per x. Nilai kita adalah negatif 2. Cara betul yang tulis, kita tak boleh careless. Kita jangan buat 1 per negatif 2 kat bawah. Sebab bila walaupun nilai yang negatif tu dekat bawah, negatif tu kita kena write dekat tengah-tengah, sejajar dengan barisan pecahan. So negatif 1 per 2 plus 2 per 2. Sebab y dia bernilai 2 sama dengan k. Jadi jadikan k sebagai subjek, 2 per 2 boleh simplify jadi 1. Jadi k sama dengan negatif 1 per 2 plus 1. Tekan kalkulator, kita akan dapat k sama dengan 1 per 2. Jadi kat sini kita dah settle dah nilai h dengan k. Jadi macam mana nak cari find another solution? So first, sekarang ni kita kena buat equation baru sebab ni simultaneous equation. Dia dah bagi satu panduan lah dalam cerita. Sebab dia dah bagi h dengan k, sebab waktu tu tak tahu nilai, tapi sekarang kita dah tahu nilai h dengan k. So kita nak cari x dengan y pula. So masukkan nilai h into 1 dengan nilai k into 2.
Macam kat sini boleh tengok X tambah 1/2 Y equal to negatif 2/2 sebab kita dah masuk nilai H. Tapi kena ingat negatif 2/2 maksudnya berapa? Negatif 1. Dan 1/X plus 2/Y sama dengan 1/2 sebab kita dah masuk nilai K. Jadi sekarang ni bila kita dah dapat dua equation ni, kita boleh labelkan sebagai 3 dan 4. Tak nak label pun tak apa, tak ada masalah. Cuma saya suka label banyak-banyak, bukan banyak-banyak lah. Tapi label ni macam membantu lebih teratur dan supaya tak confuse. Jadi seterusnya, daripada equation 3 iaitu yang kita dah substitute H tu, kita boleh darab dengan 2. Sebab kita nak jadikan subjek dengan kita nak buang pecahan dekat 1/2 Y tu. Jadi darabkan dengan 2, 2 darab X adalah 2X. 1/2 darab 2 adalah 1 lah. Jadi 1Y, 1 tak boleh tulis, Y sahaja. Negatif 2 darab 2 adalah negatif 2. Negatif 1 darab 2 adalah negatif 2. Jadi daripada situ kita perlu jadikan Y sebagai subjek. Senang je sebab Y tu memang dah positif dan hanya nilainya 1. Jadi pindahkan 2X ke arah kanan. Jadi negatif 2X tolak 2. Dan kita boleh labelkan equation ni sebagai equation yang kelima. Sebab Y ini adalah subjek. Jadi untuk seterusnya, okey, yang ni kena dengar betul-betul guys. Sebab ni mungkin akan pening sikit. Tapi okey, untuk step ni, equation keempat iaitu 1/X plus 2/Y sama dengan 1/2. Kita darabkan dengan 2XY. Sebab sekarang ni, first kita kena darabkan dengan 2, Y. Kita kena darabkan dengan 2. Kenapa? Sebab kita nak darabkan dengan 2, nampak tak ada pecahan kat situ, 1/2. So kita nak hilangkan pecahan. Okey, lepas tu ada X dengan Y pula. 1/X dengan 2/Y. Ada juga kat bawah tu. Macam mana kita nak hilangkan? Kita kena darabkan dengan 2X dan 2Y. Jadi berdasarkan logiknya, kita nak hilangkan semua di bawah, kita kena tambahkan semua di atas, semua di bawah lah kan. So ada X, ada Y, ada 2. Jadi susunkan lebih teratur jadi 2XY. Boleh juga kalau nak tulis darabkan dengan XY 2 ke, darabkan dengan tapi macam tak lawa lah orang kata, tak lawa. Jadi takut markah tu boleh efek. Jadi kat sini saya dah buat bagi nampak satu-satu macam mana kita darab. Jadi 1/X darab 2XY. So potong X. So nanti akan jadi 1 darab 2Y which is 2Y lah. Plus 2/Y darab 2XY. Kita boleh potong Y. Jadi 2 darab 2X. 2 darab 2X adalah 4X plus 4X. Jadi sama dengan 1/2 darab 2XY. So 2 tu boleh potong. Jadi 1 darab XY. Jadi jadinya adalah XY. Jadi kita dapat equation 2Y tambah 4X sama dengan XY. Jadi ini adalah equation kita yang ke-6. Kita dah ada equation ke-6. Jadi kita boleh equation ke-6 dan kita ada subjek iaitu Y. So kita boleh masukkan nilai Y. So step seterusnya, substitute equation 5 which is Y equal to negative 2X minus 2 dan masukkan dalam equation 6 which is 2Y plus 4X sama dengan XY. Okay, jadi kita tengok 2Y. So masukkan nilai Y plus 4X, tak apa kita kekalkan sebab sekarang ni kita nak cari nilai X sama dengan XY. Pun masukkan nilai Y. So kita kembangkan darabkan yang dalam kurungan. So 2 darab negatif 2X minus 2 dengan X darab dengan negatif 2X minus 2. So kita akan dapat negatif 4X minus 4 plus 4X sama dengan negatif 2X square minus 2X. So sekarang ni kita dah tahu kita nak cari X sahaja. Jadi nilai kat belah kanan kita perlu jadikan kosong. Ataupun belah kiri tak kisah. Tapi janji sama dengan kosong. Okey. Jadi bila pindah ke belah kiri,
negatif 2x square dengan minus x akan jadi positif. Jadi boleh tengok kat sini, dia akan jadi positif. Dengan seterusnya, kita sekarang kena susun balik. Jadikan dia dalam bentuk equation, quadratic equation, iaitu x square minus x plus c sama dengan kosong. So sekarang kita boleh tengok, saya dah bulatkan supaya senang, supaya kita tak confuse dan boleh tengok terus berapa nilainya. So kat sini kita tahu bulatan mewakili x. So negatif 4x plus 4x sama dengan kosong. Lepas tu plus 2x. Jadi x bernilai 2x. Untuk x square kita ada 2x square sahaja. Dan untuk nilai c kita ada negatif 4 sahaja. So kita boleh jadikan, kita susun balik 2x square plus 2x minus 4 equal to 0. Jadi kat sini kita tengok boleh kecilkan lagi dengan sifar 2. Jangan lupa sebab kita nak tekan calculator after this. Tak tekan calculator pun tak apa, tapi ini dikira sebagai jalan kira pemahaman. So bahagikan dengan 2. So 2 bahagi 2x square bahagi 2, kita akan dapat x square sahaja, plus 2x bahagi 2, kita akan dapat x sahaja, minus 4 bahagi 2, kita akan dapat 2 per 1, which is 2 lah. Jadi kalau takut confuse, tekan calculator sahaja macam saya. So nanti kita akan dapat x sama dengan 1 dengan x sama dengan negatif 2. So kita tahu bila kita dapat nilai itu, kita dalam kurungan adalah tanda opposite of that nilai. So daripada x minus 2, kita jadikan dia equal to 0, kita akan dapat x plus 2 equal to 0. Dan bagi x equal to 1 pula, 1 tu kita gerakkan ke arah kiri, akan dapat negatif 1. So x minus 1 equal to 0. So boleh letak dalam kurungan tu, x minus 1 darab dengan x plus 2 equal to 0. Jadi, bila kita dah dapat nilai x, kita dah dapat dua nilai x kan? So sekarang kita dah dapat x plus 1, x positif 1 dengan x positif 2, negatif 2. So macam kita dah tengok tadi, soalan dah bagi x bernilai negatif 2. Jadi sekarang ni kita dah tak boleh dah guna solution tu. Kita kena guna solution lagi satu. X minus 1, x equal to 1. Jadi right off the bat kita dah dapat nilai x. Jadi macam mana kita nak dapat nilai y pula? Nak senangkan, kita ambil yang y memang subjek je lah, iaitu equation yang kelima. Masukkan dapat y equal to negatif 2 darab x kan. So x tu adalah 1, masukkan nilai tolak 2. Jadi negatif 2 darab 1 adalah negatif 2. So negatif 2 tolak 2 adalah negatif 4. Hence kesimpulannya h bernilai negatif 2, k bernilai 1 per 2, x bernilai 1, y bernilai minus 4. Negatif 4 lah. So itu sahaja saya rasa. Sekian, terima kasih cikgu. Okey, bagus. Bagus. Jalan kira pun ditulis dengan teratur dan lengkap. Cuma cikgu nak tegur beberapa istilah lah. Kalau boleh kita guna istilah yang betul kan. Bila kita nak present, kita guna istilah yang betul. Okey, satu daripadanya yang pindah-pindah tu. Kalau boleh kita jangan sebut kita pindah, tapi kita kata kita eliminate. Ya, kita hapuskan. Sebila hapuskan dua-dua belah, dia akan berada di sebelah yang satu lagi lah. Sebenarnya macam tu lah. So kita kata kita eliminate. Contohnya kata kita nak istilah kita pindahkan x. So kita cakap kita eliminate x. Dan kita tulis di sebelah satu lagi dengan ada punya simbol yang sebaliknya tu kan. Okey, kemudian satu lagi tadi macam Pak Ik cakap tadi, maksudnya nak labelkan equation dengan nombor-nombor 1, 2, 3, 4, 5 tu. Tak label pun boleh, memang betul. Tak label pun boleh, memang betul. Cuma kita ni bila menjawab, yang akan menanda kertas kita tu manusia juga kan. Cuba kita bayangkan kita sendiri bila kita nak tanda kertas kawan kita.
seorang kawan ni dia label dengan lengkap. So bila dia sebut equation 5 kita dah tahu. Okay, kita nampak oh okay itu equation 5 dia. Lagi dia nak substitute dalam equation 6. Okay, kita dah nampak dia dah bagi tahu ini equation 5 nak substitute dalam equation 6. Ataupun seorang lagi dia tulis tak ada label, maksudnya dia tulis lepas tu dia substitute, kita tak tahu yang mana masuk yang mana, dia dapat jawapan. Faham tak? So antara dua orang tu agak-agak kamu lebih senang nak bagi markah dekat yang mana? Kita nak nampak proses tu dekat yang siapa? Mestilah yang label tadi kan. So kita ni manusia juga, so kita kena fikir pemeriksa pun manusia. So kita kena tulis selengkap yang boleh, semudah yang boleh untuk pemeriksa tu faham. Senang dia nak bagi markah. Kalau dia dah serabut-serabut, kita pun kalau serabut jadi macam mungkin tertinggal, kita tak nampak dekat mana yang dia buat kan. So macam itulah, so cikgu nasihatkan kalau tulis memang kena lengkap. Kalau nak buat simultaneous equation memang kena label. Bagi nama supaya senang nak bagi tahu, okay nak substitute nombor 1 masuk nombor 2 ke apa ke, semua bagi tahu dengan jelas. Bolehkah semua orang? Boleh. Okay, bagus. Okay, kita sambung ke nombor 5. Siapakah? Fatin. Okay, silakan Fatin. Kejap cikgu. Okay, ni soalan dia. A fish is moving in a circular manner with the equation of its locus being 2x squared plus 11y squared plus 2x plus 2y equals to 0. A boat is moving along a straight line of equation x minus 3y plus 1 equals to 0 and it intersects with the circular locus of the fish. Find the points of intersection between the locus of the fish and trajectory of the boat. So dia nak kita cari intersect between locus of the fish and trajectory of the boat. So saya guna substitution. Mulanya saya labelkan dulu equation dengan nombor. Lepas tu subs 3 into 1. Masukkan nilai x dekat equation 1. Lepas tu kita selesaikan, y-nya dapat 4 over 29 dengan 0. Lepas tu saya subs lagi y equals to 4 over 29 dengan y equals to 0 into 3. When 4 over 29, x dia akan dapat negative 17 equals to 29. When y equals to 0, x akan dapat negative 1. So jawapannya first negative 1, 0 and second negative 17 over 29 and 4 over 29. Dah. Okay. Ada nak tanya apa-apa yang lain? Okay, cikgu nak tegur sikit. Cuba semua orang tengok sebab kecil sangat ni, komen sangat jenuh mata cikgu tak apa nak nampak ni. Okay, tengok pada yang Fatin dapat nilai y sama dengan 4 over 29 dengan y equals to 0 kan. So atas tu quadratic equation 29y squared minus 4y equals to 0. Okay, kalau macam tu kita tak boleh terus dapat jawapan y sama dengan macam tu. Kamu kena guna factorization. Kamu kena factorize, tunjukkan factorize. Kalau tak mau tunjuk factorize, kamu kena guna quadratic formula. Tak boleh tiba-tiba dapat y. Sedangkan kamu tak factorize pun yang atas. Okay, so macam mana kita nak factorize tu? 29y squared minus 4y equals to 0 tu. Fatin, macam mana kita nak factorizekan dia? Yang mana cikgu? Yang quadratic equation 29, kamu tengok ya.
29y squared minus 4y equals to 0. Okey, kamu terus dapat jawapan kat bawah tu. Nilai y dia 14/29, satu lagi kosong kan. Okey, macam mana kita tak boleh dapat terus jawapan tu sedangkan kamu tak tunjuk pun sama ada kamu factorize ke, kamu guna quadratic formula ke. So yang ini paling senang kena guna factorization. So kena tunjuklah kamu factorize dahulu. So macam manakah kita nak factorize 29y squared minus 4y equals to 0 tu. Cuba factorize, dapat apa? Dapat tak Fatin? Tak dapat lagi. Okay, yang lain tolong tengok. Ni kita nak factorize kan yang ini sangat mudah kan kalau nak factorize. Dia bukan ada yang kamu kena factorize kan apa tu ada nombor kat belakang ni, dia tak ada nombor. So yang kita ada y squared dengan y, maksudnya kita factorize keluarkan y. Tinggal siapa? 29y minus 4 ini equals to 0. So macam cikgu bagi tahu, kamu kena faham konsep ya. So macam cikgu bagi tahu, bila kita ada hasil darab dua nombor dapat dengan 0, dapat 0 kan. Maksudnya katalah nombor depan A, nombor belakang B. So bila hasil darab dua nombor ni 0, maksudnya dia mungkin A itu yang kosong, B tak kosong. Maksudnya kalau B 10, A kosong. So kosong darab 10 kosong lah. Ataupun B tu kosong, A tu tak kosong. Itu yang dimaksudkan bila kita darab sama dengan kosong ni, hasil darab dua benda sama dengan kosong, dia sama ada nombor yang variable yang depan tu kosong atau variable yang belakang tu kosong. So maksudnya bila kita darab salah tu kosong tu memang hasil dia kosong kan. Jadi yang ini sama juga. Sama ada y sebab sini darab kan. So sama ada y itu yang kosong ataupun yang bracket ini yang kosong. 29y tolak 4 tu yang sama dengan kosong. Macam tu, that's why lah dapat yang ini y sama dengan kosong atau yang ini y sama dengan 4/29. Sebab itulah itu yang kita dapatnya. Dua nilai y yang kita dapat y sama dengan kosong dengan y sama dengan 4/29 tu daripada sini kena tunjuk. Sini kamu kena tunjuk, kamu factorize kan yang atas tu. Baru kita boleh cakap okey satu nilai y dia kosong, satu nilai dia ini. Tak boleh daripada sini terus dapat y macam mana? Kan kita tak tunjuk lagi bahawa kita boleh factorize jadi macam tu sama dengan kosong tu. Boleh faham tak? Semua orang? Boleh. Boleh ni. Okey. Okey, so sambung. Okey, bagus Fatin. Cuma yang tu kena baiki yang tu ya. Okey, Lailatul, next. Okay, so soalan 6 ni dia dah bagi linear equation, dia bagi 3, lepas tu dia suruh kita cari x, y and z. So first linear equation tu 2x minus y plus z equal to 6. Kita namakan dia equation 1, yang bawah tu equation 2, yang nombor 3 tu equation 3. So ni kita boleh guna 3 cara. First substitution, elimination method dengan graph. So saya guna elimination. Okay, so first
equation 1 tu saya tambah dengan equation 2 tu untuk dapatkan nilai X untuk eliminate Y dengan Z. So dapat X equal to 8/5. So next saya ambil equation 1 darab dengan 2. So dapat 4X tolak 2Y tambah 2Z equal to 12. So kita dapat equation baru. So kita namakan dia equation number 4. Lepas tu kita kan tadi kan dah dapat X kan. So kita nak dapatkan lagi satu variable. So equation number 4 tu kita tambah dengan equation number 3. Equation 3 X tambah 2Y tolak 4Z. So 4X tolak 2Y tambah 2Z equal to 12. Kita tambah dengan equation 3 tadi dapat 5X tolak 2Z sama dengan 20. So ini kita eliminate Y. So kita dah dapat equation baru, so namakan dia equation number 5. So tadi kan kita dapat X sama dengan 8/5. So kita nak dapatkan Z, kita substitutekan nilai X equal to 8/5 dalam equation 5. So kita substitute, kita akan dapat nilai Z, which is kita akan dapat Z equal to -6. So sekarang kita dah ada nilai X dengan nilai Z, so kita nak cari nilai Y. So kita boleh je masukkan nilai X dengan Z tu dekat mana-mana equation yang 3 yang dekat atas yang dia bagi tu. So saya masukkan dekat dalam equation pertama. So dapatlah jawapan Y equal to -44/5. Tu je. Thank you. Okay. So jalan kira dia lengkap. Okay. So ada apa yang lain nak tanya, boleh faham tak? Apa yang Laila tu dah bagi tahu ni? Tak ada Okay, bagus. Okay, next nombor 7. Nazhan. Saya pun tak tahu macam mana nak buat ni. Okay. Okay, Nazhan. Ayat pertama tu cerita apa kat kita? Terang sikit. Dia ada 3 unit, dia bagi 24,500 tu dia guna 3 unit trust. Okay, dia beli saham. 3 saham yang berbeza. Total dia 24,500. Okay, ayat kedua cerita apa? Dia bagi pada 3 trust account PQ dengan R. Okay. Ayat seterusnya. Dia dapat profit 1,300 pada akhir tahun. Kemudian ayat seterusnya. Dia annual dividends untuk akaun tu 4%, 55% dengan 6%. Kemudian Dia punya jumlah akhir akaun P 4 kali ganda daripada akaun Q. okey. Apa yang kamu tak tahu kat sini? Cara nak buat kiraan dia tu. Tak, kamu kena bentuk
simultaneous equation kan, in 3 variable. So mula-mula kena adalah 3 variable tu dulu. So variable apa kamu nak pakai, kamu kena bagi tahu kat situ. Okay, apa variable kamu nak pakai? Soalan direct nombor 6 tadi soalan direct. Ya, nombor 6 ni soalan direct, maksudnya dia tak bagi ayat, dia terus bagi equation kat sini ada 3. So maksudnya soalan 7 soalan dalam bentuk indirect. Yang kamu kena bentuk macam ni jugalah. Kamu kena bentuk macam ni jugalah. Bila dapat macam ni baru boleh selesaikan. Baru kita boleh cari nilai X, Y dan Z. Jadi kamu kena bentukkan sendiri ataupun kamu kena wakilkan sendiri yang mana yang merupakan kamu punya X, kamu punya Y dan kamu punya Z. So kamu tak tahu apa kat sini tadi. Bilangan saham yang dibeli. Dekat P tahu tak berapa unit? Kamu faham tak saham tu apa? Bukan dah belajar ke dalam masa form 3 pun dah belajar kan? Kamu sekarang form 5 kan? Masa form 3 kan belajar kan saham? Form 4 pun dia belajar kan dalam mock maths kan? Takkan tak boleh faham lagi? Berapa unit? Okey, berapa unit dia beli saham P? Tahu ke tak tahu? Tidak tahu. Tak tahu, tulislah kamu nak wakilkan sebagai apa. Saham P tak tahu berapa unit. So, berapa unit kamu nak pakai? Wakilkan. Kamu nak guna apa? N? Gunalah. Apa yang kita nak guna paling mudah sekarang? Okay, X. Saham Q? Y. R? Z. Okey, tulis macam cikgu tulis tu. Dia kena wakilkan. Ikutlah kamu nak wakilkan macam mana. Okey, kemudian cikgu nak kamu bentuk 3. Daripada maklumat yang dia bagi ni, kamu kena tengok ini bilangan unit setiap saham. So kamu kena tengok kalau dia kata profit, macam mana. Profit 1,300, so macam mana kamu nak tulis. Kemudian dia kata dividen ni, setiap unit saham tu macam tu. Lepas tu dia bagi lagi satu ni, maklumat ni. 4 times ni pun satu lagi maklumat untuk kamu bentuk dia punya equation. Okay. So cikgu bagi lagi dekat kamu untuk fikirkan dan selesaikan soalan nombor 7 ni. Hari Rabu hantar dekat grup kelas. Okay. Okay. Okay, kita proceed ke nombor 8. Afiq. Senangnya soalan Afiq ni. 1 markah je. Afiq ada tak? Ada ke? Ada. Suka dan gembira lah. 1 markah je. Okay. Okay, dia cakap kat sini. Form linear equation in 3 variables for the following statement. Aiman bought 3 pairs of trousers, 2 shirts and a pair of shoes. He spent RM750 for all his purchases. So dia nak 3 variable. So dia namakan trousers tu sebagai X, shirts tu sebagai Y, pair of shoes tu sebagai Z. So dia punya equation dia jadi 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 350. Okay, betul tak yang lain? Betul. Okay, betul. Okay.
So cikgu nak sebab senang sangat Afiq punya ni macam tak ada apa ni. Tak mencabar langsung kan. So cikgu nak kamu bincang dengan Nazhan untuk selesaikan soalan nombor 7. Boleh Afiq? Nantilah bukan hari ni. Okay, cikgu boleh cikgu. Okay. Okay, next number 9. Ni pun senang ni. Siapa nombor 9 ni? Saya. Oh, Faris. Ifas ke Faris? Saya tu. Bukan Faris 10 tu. Pasal apa Faris 10 ni dekat seraya nama cikgu Daniel Faris dulu baru Ifas. Tapi saya buat 9 tu. Faris buat 10. Faris Swag Okey lah. Okey lah. Okey, teruskan nombor 9. So ini jawapan dia yes because all three equation have three variable m and p of power 1. Yang A. So, lepas tu B, no because there is an equation in which the highest power of the variable is 2. Okey. Faham kaedah tu? Faham tu? Kalau equation yang A tu dia tak ada power of 2. Kalau power of 2 dia jadi kuadratik. Kan dia masih ya kuadratik betul. Yang B tu selain daripada F squared ada lagi yang membuatkan dia non-linear. Yang mana? Dia sama tu. Yang mana? Selain daripada F squared, nanti kalau Equation tak last ada sekali. macam mana? Ya, equation last sekali sebab E. No. E dia ada. Ni semua linear ni. Ini linear. Sebab F dia kuasa 1. Ini pun linear. Sebab A dia kuasa 1. Nombor semua linear. Yang ni pun linear. So ni linear equation yang last sekali. Sama lah yang nombor 2 pun linear equation. Okey, katalah yang nombor 1 ni dia tulis sama dengan F. Tapi dia adalah non-linear equation. Dari mana kita nak tengok di situ? Yang kurungan tu. Kurungan. Yang mana yang membuatkan dia tidak linear tu? 12 tolak 6G. 12 tolak 6G kalau hak dalam kurungan ni linear ni. 12 ni linear, 6G ni pun linear. Sebab G ni kuasa 1. Tapi Sebab soalan dia nak 3 variable. Macam mana? Dia nak 3 variable. Yang question ketiga tu kan dia patutnya dia nak 3 variable tu. Yang soalan B question last patutnya dia kena ada 3 variable tu. Okey lah, yang tu okey lah, boleh lah terima. Tapi sebab yang ni sebab cikgu bukan nak tanya variable, cikgu nak tanya tentang linear, nak tengok kamu faham ke tidak. Okey, ni betul lah linear yang ini linear. Tapi yang ni, cikgu nak tanya yang ni. Kenapa kalau dia sama dengan F? Kenapa dia non-linear? Kamu kena faham bab linear ni, kena faham betul-betul bab linear. So okey. Cuba terangkan kat cikgu kenapa yang ini non-linear. Apa perlu kita buat untuk kita kena pasti? Oh sebab E kalau dia darat yang dalam tu dah jadi lain tu. So dia kena darat dengan apa? G. Jadi apa? Ni darat ni jadi apa? Jadi EG. Yelah jadi apa? E darat 12 jadi apa? Jadi 12E. 12 tu. E darab negatif 6G. Jadi EG. Jadi? EG 12. EG. E darab negatif 6G. Apa kita dapat? Negatif 6EG. Negatif 6EG. Okey, katalah sama dengan F.
So ini non-linear. Kenapa dia non-linear? Kenapa? Fas. Negatif. Dua variable dia tak boleh sama kan? So dia ada hasil darab dua variable tu. Variable dia not single. Ni. Dia tak boleh sama. Okay. Bukan tak boleh sama, tak boleh darab dua variable lah. Bila ada hasil darab dua variable, sama juga macam ni sebenarnya. Kalau F squared, memang kita kata dia variable dia F, tapi sebenarnya dia hasil darab FF. So kita tak boleh darab dua variable, dia akan jadi non-linear. Okay, so kamu kena faham konsep tu. Jangan tengok yang ada power saja, tapi kena tengok juga hasil darab dua variable yang berbeza juga membuatkan satu equation tu jadi non-linear equation. Faham ke tidak? Faham aku. Okay, next number 10. Okay, sama. Okay, Faris, number 10. Cikgu, Faris tak ada tu. Dia ada hal. Tapi dia dah buat soalan tu. Saya dah send dekat Telegram. Lepas tu, siapa yang nak tolong bentang ni? Tahu lah. Afiq lah. Saya tak buat soalan ni tu. Hai, pasal apa tak buat pula? Cikgu suruh semua orang buat 20 soalan tu ya. Tak ada cikgu suruh buat satu soalan. Hidup kamu senangnya. Cepat. Semua orang lah bincang. Tolong sama sendiri cepat. Mana satu jawapan dia? Jawapan dah ada pun. Ke tak ada? Oh, tak ada. Cepat. Yang satu tu no solution ke? No solution. Okay, kenapa no solution? Sebab tak ada point. Tak ada titik. Tengok daripada rajah tu. Intersection. Tak ada intersection di antara plane yang mana tu? Tak intersect langsung tu. Plane yang warna apa ni yang tak intersect langsung tu? Merah dia bersilang dengan yang biru dengan yang hijau. So dia ada merah dengan biru ada solution. Merah dengan hijau pun ada solution. Okay. Tetapi siapa dengan siapa yang no solution kat sini? Biru dengan hijau. Biru dengan hijau sebab dia tak bersilang langsung. So tak ada X dengan Y yang sama, X, Y, Z yang sama langsung di antara biru dan hijau. So that's why dia no solution. Okay. So justify your answer with calculation. So ni Faris dah buat lah ni. Ada dalam Telegram. Kamu hantar kat Telegram ke? Awak cikgu tak perasan pun. Ada cikgu dekat grup homework. Oh ya ke? Cikgu pun tak ada nak tengok lah. Ya Allah lah. Sekejap. Mana dia? Balik lah pula.
Okay. So betul lah yang Faris tunjuk tu, kamu boleh rujuk lah. Okay, next kita sambung lagi. Dah habis masa belum? Belum kan? Belum. Okay, next. Okay, next siapa dia? Lepas sudah Iman Haris. Ya, saya cikgu. Silakan. Okay, untuk soalan 11 ni, dia bagi tahu dekat tahun 2015 ialah 75,376. So kita tulis T15 dia sama dengan 75,376. Lepas tu dia bagi tahu lagi dekat tahun 2017 61,956. So kita dapat dah P17 dia. So dia nak minta calculate the index for the number untuk tahun 2017 based on the year 2015. So kita ambil index number dia 17 per 15. So P17 per P15 darab 100. So dekat P17 dengan P15 tu kita masukkan value dia darab 100. Lepas tu dapat RM82. 82.20 82.20. Okay, dia bukan ringgit ya. Dia bukan ringgit. Dia Percentage. Okay, dia percentage. So percentage dia kalau kamu tengok dia kurang daripada 100 kan. So bila kurang daripada 100 kita tengoklah value yang tahun 2015 tu 75,000 dan bila 2017 dah jadi 61,000 lebih tu. So dia percentage dia ada penurunan lah tu. Okay, increase. Daripada berapa persen daripada 100%. Okay. So kamu kena calculate and interpret it. Interpret it ni kamu tak jawab ni. So kamu takkan dapat markah penuh ya. So kamu kena jawab lah macam cikgu bagi tahu tadi. So bila dia 82.20 tu dia kurang daripada 100, maksudnya ada penurunan dari segi persen lah, berapa persen. Cuba kamu tolak 100 tolak 82.20 tu dapat berapa? 17.8 kan? Persen penurunan. Apa tu? Penurunan number of registered commercial vehicles tu. Okay, menurun dari tahun 2015 ke 2017. Menurun sebanyak berapa persen. Kamu kena interpret macam tu lah. Ya. So index number yang kita dapat tu menunjukkan percentage. So kalau kata kita dapat 125. Okay, 25% yang lebih daripada 100 tu menunjukkan kenaikan sebanyak 25% berbanding base year. So yang ini sebab nilai dia kurang sebanyak 17.8 daripada 100, maksudnya dia vehicles registered commercial vehicles tu menurun sebanyak 17.8% berbanding tahun 2015. So kamu kena interpret macam tu lah. Okay, buat ayat lah. Faham tak ni? Semua orang? Faham. Okay, next. Nombor 12. Sulhi. Sufi ada tak ni? Tak ada? Oh, tak ada. Okay, tak ada. Kita skip. Okay, next. Nombor 13. Syahrin. Syahrin pun tak ada. Okay, Syahrin pun tak ada. Okay, next nombor 14. Nasrun. Yo. Okay, teruskan. Saya hantar kat grup. Apa dia? Hantar kat grup. Hantar kat grup dan present lah.
Okay, silakan Nasrul. Nampak juga. Kecil. Terbalik pula tu. Kamu tak payah masuk apa ni? Telegram lah. Kamu daripada kamu punya galeri boleh? Boleh. Okay, boleh bentang. Okay, so A, find the length of BE, CE and DE. So nak cari length BE guna Pythagoras theorem. Square root 10 square minus 6 square equal to 8 cm. Length so A, find the length of BE, CE and DE. Guna Pythagoras BE equal to square root 10 square minus 6 square equal to 8 cm. CE square root 10 square minus 8 square equal to square root 36. The length is 6 cm. DE, cari length DE, square root 17 square minus 8 square equal to square root 225 equal to 15 cm. So B pula, calculate angle E, angle BCE and angle BCD and angle ABD dan angle CBD. Angle EAB, sin rule, sin theta over 8 equal to sin 19 over 10. So sin theta sin 19 over 10 darab dengan 8 equal to 53.13. Nak cari angle BCE pula, sin theta over 8 equal to sin 90 degree over 10. Sama juga, nak cari dia sin theta dia, sin 90 degree over 10 darab dengan 8 dapat 53.13.
Yang ni pula angle BCD. Tadi kan dah dapat angle ECB. So angle ECB 53.13. Nak cari angle BCD pula. Nak cari angle luar dia dengan 53.13. Dapat 125.87 degree. Angle AB pula sin theta over 21 equal to sin 53.13 over 17. Sin theta dia equal to 81.20 degree. Nampak tu? Kecil sangat. Jawapan 81.2 tu betul ke tu? Sekejap. Tekan kalkulator. Tengok. Betul ke dapat 81.2? Salah. Berapa dapat? 65.63. 65? Sekejap. Cikgu pun tak nampak apa benda kamu tulis ni. Sekejap. Okay, dapat berapa? Kalau daripada pengiraan yang kamu tunjuk tu, kamu buat sin theta sama dengan sin 53.13 darab dengan 21 per dengan 17. Okay, yang tu dah betul kan? Yang tu betul tak sudut dengan nilai-nilai tu dah betul ke kamu masukkan tu? Betul. Okay, betul. Jadi bila tekan kalkulator, kita buat inverse sin kepada 0.9882. So kamu buat macam mana tu? Dapat berapa tu? 81 darjah berapa degree sebenarnya? 86.56. 86. Okey. Betul dah ni yang jawapan dia bagi yang kamu dapat tu betul dah ni. Sebab Cikgu Satira bagi tahu kat cikgu jawapan dia lain. Mungkin ni yang tadi ni dia silap ni. Dia bagi tahu jawapan yang baru 98.80. Okay, so tu cikgu tanya kalau betul kalau betul yang kamu baca daripada rajah sebab cikgu tak nampak kecil sangat segitiga kamu tu. Kalau betul nilai sin 53.13
dengan 17 dengan 21 tu betul, maka betul lah 81.20 darjah. Okey. Okey, seterusnya CBD. Tak buat. Tak buat. Kenapa dengan CBD? CBD. So kamu akan cari mana tu? Okey, buatlah. Jangan tak buat pula. Sambunglah buat. Okey, cikgu nak sambunglah. Sambung buat dan hantar kat grup homework tu. Okey, next nombor 15. Terima kasih Nasrun. Aisyah Izzati. Aisyah Izzati kan? Okey. Tak ada 5 minit lagi. Okey, soalan 15 ni kita kena guna cosine rule sebab cosine rule ni dia kena ada dua side yang ada nilai, yang contohnya 25 dan 45, dan kena ada angle iaitu 38. Lepas tu kita kena guna formula A square equal to B square tambah C square minus 2BC cos A. So between box 1 dengan box 2 tu kita anggap dia sebagai X. Lepas tu kita boleh masuk formula. So X tu kita ganti sebagai A tu kita ganti sebagai X. So jadi X square equal to 25 square tambah 45 square minus 2 25 darab 45 dan cos 38. Lepas tu kira-kira dapat X square equal to 876.98 dan kita square root dia dapat 29.614 meter. Okey, bagus. Cuma ni lah yang apa tu, atas tadi X squared 876.98, bawah dah jadi 0.976. Tu tak boleh macam tu lah. Kena yang atas pun masih kekalkan 976 kan? 0.976 Okey, bagus. Terusnya nombor 16. Siapa ni? Najwa. Okey, start Najwa. Cikgu interrupt sikit ya. Okey, kita nak hilangkan punca kuasa 2, kita kena buat apa sebenarnya? Bukan bawa ya, kita kena buat apa? Ya, okey bagus. Squarekan. Squarekan kedua-dua belah. Okey sambung.
Okey. Di sini kamu kena tunjuk yang X kuasa 4 sama dengan 16 tu, tunjukkan kepada 16 tu tukar pada base 2. So maksudnya kamu akan tulis sama juga dengan 2 kuasa 4. Baru yang bawah tu kita tulis X itu bernilai 2. Ya? Okey. Bagus. Okey, next. Sempat tak lagi? Alamak, dah habis masa. Okey, maksudnya 17, 18, 19, 20 ya, tak sempat bincang. Jadi cikgu harap kamu hantar yang belum hantar hari ni. Siapa tadi? Nazhan, Sulhi, Syahrin, Syakira, Aida, Siti Aisyah, Zulaika. So kamu buat kamu punya penyelesaian, hantar ke grup homework ya, supaya kawan-kawan lain boleh tengok. Okey, boleh tak? Baik cikgu. Boleh cikgu, baik So cikgu harap yang lain sekiranya belum buat lagi soalan-soalan yang lain, so silalah buat. Kita dah bincang pun, kamu dah dapat idea. So buatlah semua soalan ke 20 soalan tu sebagai persediaan untuk ujian selaras kamu. So cikgu harap ujian selaras kamu nanti ada perubahan dari segi markah. Ya, so cuba inilah usaha sendirilah untuk mengubah markah kamu kepada yang lebih baik. Tak ada lagi yang nak gagal. So tolonglah buat ya. Ni Cikgu Satira dah bagi. Dia dah bagi pre di sini, maksudnya bentuk ni nanti lebih kurang je soalan yang dia bagi ni. So kamu cuba latih diri kamu untuk menjawab soalan-soalan ini supaya soalan sebenar nanti kamu boleh jawab dengan baik. Okay. So kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dalam grup. Okay, tanya saja. So kalau tak ada apa hari ni, itu sajalah ya. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Cikgu. Salam, terima kasih.